Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat syukur, iaitu alhamdulillahi rabbil alamin, kerana pada petang ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu nikmat sihat, nikmat masa, sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari tentang ilmu agama, iaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu ana nak bagi pengumuman lah untuk mengingatkan kita semua bahawa sebelum kita berbuka ni, kita setiap hari ada kuliah ni lah, kuliah khas Ramadan ataupun tazkirah khas Ramadan. InsyaAllah setiap hari ada lah. Jadi insyaAllah penyampai ataupun penceramah nanti bergantian. Dan Yayasan Taklim telah mengundang beberapa asatizah, sama ada mereka yang masih lagi mengajar dekat sini ataupun mereka yang sudah tidak mengajar lagi dekat sini. Jadi beberapa daripada mereka insyaAllah akan mengisi tazkirah kita setiap petang insyaAllah ta'ala, iaitu pada pukul 6 sehingga pukul 7 insyaAllah. Namun untuk anda sendiri ambil setengah jam sahaja. Ambil setengah jam saja dari pukul 6 sehingga pukul 6.30. Kenapa ana ambil setengah jam? Sebab ana paling banyak jadual yang paling ana yang paling banyak ana ambil inilah bagian ana ni. Jadi ana ambil setengah jam saja. Adapun ustaz yang lain dia biasalah ambil 1 jam. Dan ana fokus kepada satu pembahasan sahaja, iaitu pada tajuk, iaitu amalan-amalan yang ditinggalkan oleh kebanyakan masyarakat Islam. Ana fokus kepada inilah. Adapun bagian-bagian Ramadan, bagian berkaitan dengan fadilat Ramadan ataupun yang berkaitan dengan Ramadan lah, mungkin akan disampaikan oleh asatizah yang lain. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan masa kita yang setengah jam ni untuk kita belajar ataupun ulang kaji tentang amalan-amalan yang banyak ditinggalkan oleh masyarakat kita, terutama masyarakat Nusantara, masyarakat Melayu ni. Banyak amalan-amalan sunnah ni yang ditinggalkan. Apabila mereka ditanya, adakah mereka cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka 100% jawapan mereka adalah yes, I love Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Bahkan kita jumpai dalam kereta tu, dia belakang ataupun depan tu dia letak stiker, kan? Stiker. Ada yang tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang letak I love Muhammad, I love Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dari segi ucapan lah. Cuma dalam praktikal, adakah mereka memang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti ada bukti. Apa bukti dia? Bukti dia adalah amalan ataupun perbuatan, kemudian ucapan, kemudian ketetapan yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan I love Muhammad, I love Rabbi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ya, fattabi'uni. Jika kamu mengatakan aku cinta Allah, aku cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku. Macam mana nak follow baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iaitu salah satunya dengan cara menghidupkan ataupun mengamalkan sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan ni. Ini fadilatnya besar tuan-tuan. Menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah ditinggalkan ni, fadilatnya agung. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ni tengok ni. Hadis ini insya-Allah akan memberikan motivasi kepada kita untuk kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, "Man ahya sunnatan min sunnati." Yang bermaksud sesiapa yang menghidupkan. Tengok di sini, dia ada lafaz menghidupkan, ahya. Berarti kalau dia disebutkan menghidupkan, berarti ada sesuatu yang ditinggalkan. Ada suatu perkara yang tidak dikerjakan. Sebab di sini lafaznya adalah ahya. Man ahya, sesiapa yang menghidupkan. Menghidupkan apa? Sunnatan min sunnati, salah satu sunnah daripada sunnahku. Apa itu sunnah? Perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketetapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sunnah. Ya? Ini adalah sunnah. Jadi sesiapa yang melaksanakan ataupun menghidupkan salah satu sunnah ini, apa balasan dia? Fa'amila bihannas. Lalu sunnah tersebut diikuti orang lain. Ada satu sunnah ditinggalkan oleh masyarakat, lalu kita hidupkan dan diikuti oleh orang ramai. Apa balasan dia? Kana lahu mislu ajri man 'amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Yang bermaksud, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi sedikit pun daripada pahala mereka. Kita akan mendapatkan pahala kerana kita mengamalkan sunnah tersebut, lalu diikuti oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala yang kedua, iaitu pahala kerana kita telah melakukan sunnah dan diikuti oleh orang lain. Makanya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk mempelajari tentang sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh masyarakat, terutama masyarakat Melayu. Apatah lagi zaman sekarang kan, zaman moden, zaman yang serba canggih, zaman yang sentiasa orang-orang kita ni dia lebih fokus kepada gadget, lebih fokus dia tengok Facebook, lebih seronok dia tengok Instagram dan sebagainya. Banyak perkara-perkara penting, iaitu amalan-amalan sunnah yang banyak ditinggalkan oleh masyarakat kita. Baik. Okey. Kemudian di antaranya lagi, Al-Allamah Ibn Utsaimin berkata, tatkala sunnah semakin ditinggalkan, ada sunnah ditinggalkan. Tatkala semakin ditinggalkan sunnah itu oleh manusia, maka mengamalkannya menjadi semakin utama. Ada sunnah ditinggalkan, lalu kita hidupkan, maka ketika itu kita menghidupkan sunnah-sunnah tersebut, kita akan mendapatkan keutamaan yang begitu agung. Sebab sunnah yang ditinggalkan ni, orang tidak melakukannya kerana malas. Dia tidak begitu peduli terhadap sunnah-sunnah tersebut. Padahal kemungkinan sunnah-sunnah tersebut yang akan membawa kita masuk kepada syurga nanti di yaumil qiyamah. Maka sekecil apapun sunnah itu, seperti dia memasukkan air ke dalam hidung ataupun berkumur-kumur dan sebagainya, ini mesti kita perbuat. Kita tak tahu bahwasanya amalan ini akan memasukkan kita ke dalam syurga. Karena setiap kebaikan yang kita perbuat, nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya nanti. Naam. Okey, baik. Jadi kata beliau, dengan tujuan untuk mendapatkan fadilah ataupun keutamaan
amal sekaligus menyebarkannya di antara manusia. Manakala sunnah-sunnah itu ditinggalkan, maka ketika itu kita menghidupkan sunnah-sunnah tersebut akan mendapatkan keutamaan yang begitu agung dan pahala yang begitu besar. Apatah lagi jika amalan sunnah tersebut diikuti oleh orang lain. Okey, baik. Kita terus sahaja kepada beberapa perkara ataupun amalan-amalan sunnah yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat kita, mulai ditinggalkan oleh orang-orang Islam. Tengok ni, apa sahaja di antara amalan-amalan sunnah yang banyak ditinggalkan. Di antaranya berkaitan dengan taharah. Ini penting. Taharah iaitu bersuci. Apa salah satu dia? Iaitu bersungguh-sungguh dalam istinsyak. Apa istinsyak? Istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung ketika dia berwuduk. Ini disunnahkan. Dan sunnah ini banyak ditinggalkan. Kalau kita perhatikan ya, di surau-surau ataupun di masjid-masjid, kalau kita tengok orang wuduk, ya, dia tidak memerhatikan sunnah ni. Apabila dia berwuduk, dia niat nawaitu wudu ala raf'il hadathil asghari fardan lillahi ta'ala. Lepas tu dia terus membasuh muka. Padahal sebelum itu ada beberapa sunnah yang mesti dikerjakan. Kerana sunnah ini dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Termasuk istinsyak ni. Istinsyak, iaitu bersungguh-sungguh dalam istinsyak. Maksudnya bersungguh-sungguh memasukkan air ke dalam hidung ketika kita mau wuduk. Dan sebagian orang tidak mau. Ya? Dan sebagian orang tidak mau melakukan ini. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita memasukkan air tersebut, maka hidung dia pening ya. Kadang merasa pening, kadang merasa panas, mungkin kadang terasa apa lagi? Tak selesa. Padahal kata baginda Nabi SAW, bersungguh-sungguh, bukan hanya memasukkan air ke dalam hidung, tetapi menghirup dengan bersungguh-sungguh. Kalau menghirup bersungguh-sungguh, maksudnya masukkan air tersebut ke dalam hidung dan keluarkan kembali. Apa fungsi dia, tujuan dia? Untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada dalam hidung. Sebab kita mau berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci, yang maha kudus, yang maha subuh. Kalau kita nak berinteraksi dengan Tuhan kita yang maha suci, yang maha kudus, yang maha subuh, terlebih dahulu sucikan diri kita, termasuk kotoran-kotoran kita yang ada dalam hidung ni. Tengok hadis dia. Baginda Nabi SAW bersabda, asbighil wudu. Ini memang seakan-akan remeh, sebab perkara wudu kita dah tahu semua dah. Takkan kita sentiasa belajar tentang wudu? Ya, tak apa. Kita mesti belajar tentang wudu ni secara sempurna, terutamanya tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan wudu. Kata baginda Nabi, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Macam mana sempurnakan wudu? Buat semua sunnah-sunnah wudu. Daripada baca basmalah, cuci tangan, ya, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian kumur-kumur, ya, dan sebagainya. Wa khallil bainal asabi, dan menyela-nyela di antara jari jemari. Tengok, ketika kita basuh tangan, usahakan jari jemari ini sempurnakan, masuk semua air ke dalamnya. Buang kotoran-kotoran ataupun debu apa kotoran-kotoran yang ada dalam tangan ni mesti dicuci dengan sempurna. Kemudian wabalighu fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Tengok di hadis dia. Apa dia kata baginda? Wabalighu. Balighu ni maksud dia adalah bersungguh-sungguh. Jangan main-main masukkan air dalam hidung ni. Memang bersungguh-sungguh. Hirup air tersebut, masukkan ke dalam hidung. Masukkan ke dalam hidung dan hirup. Lepas tu kalau sudah menampal masuk dalam hidung, buang kembali, keluarkan kembali. Ini adalah sunnah. Jangan kita takut karena tak selesa. Jangan kita takut bersin apalah dan sebagainya. Tak, sebab ini adalah sunnah. Jika kita mengaku I love Muhammad, I love Prophet Muhammad, buktikan bahawa kita sungguh-sungguh mencintai baginda Nabi SAW dengan mengamalkan sunnahnya. Boleh kerjakan ya, bersungguh-sungguh dalam istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Cuma di sini disebutkan illa an takuna sha'iman. Bila kita ni bersungguh-sungguh memasukkan air ke dalam hidung semasa kita wuduk, apabila di luar puasa. Tatkala kita dalam keadaan puasa, kita boleh memasukkan air ke dalam hidung, tetapi jangan terlalu. Jangan berlebih-lebihan. Sekadarnya saja. Kita hirup ataupun masukkan ke dalam hidung tersebut, jangan kita terlalu.
Jangan berlebih-lebihan, karena itu adalah makruh. Justru kalau masuk ke dalam hidung dan masuk ke dalam ni, dan masuk ke dalam kerongkong, masuk ke dalam perut, batal puasanya. Makanya dimakruhkan istinsyak secara berlebih-lebihan. Kan ini akan membatalkan puasa kita. Maka kita kena jagalah, jaga puasa, kualiti puasa kita ni kena jaga. Nah, okey, baik. Kita tengok As-San'ani menyebutkan dalam kitab Subul Salam, hadis-hadis tersebut adalah dalil untuk sungguh-sungguh dalam beristinsyak bagi orang yang tidak berpuasa. Ini dalil dia. Bersungguh-sungguh istinsyak, masukkan air ke dalam hidung. Baik. Sementara itu orang yang berpuasa tidak diperintahkan untuk agar air tak termasuk ke tenggorokan ataupun ke tekak sehingga membatalkan puasanya. Okey. Itu yang pertama ya, istinsyak. Okey. Yang kedua adalah madmadah, kumur-kumur. Ini berkaitan dengan sunnah yang pertama. Tidak hanya saja kita disunahkan untuk beristinsyak, tetapi juga berkumur-kumur. InsyaAllah kita dah tahulah. Cuma kemungkinan kebanyakan di antara kita ada yang tidak tahu macam mana cara istinsyak dan kumur-kumur sesuai petunjuk sunnah, sesuai petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Madmadah dan istinsyak dilakukan 3 kali dengan satu telapak tangan. Cara istinsyaknya, cara kita memasukkan air ke dalam hidung tu, ini bukan kita menggunakan 2 tangan macam ni, bukan. Tetapi kita menggunakan 1 tangan je. Cukup ke Ustaz? Cukup. InsyaAllah cukup. Macam mana supaya dia cukup? Rapatkan. Kena rapatkan jari jemari ni. Kalau dia tidak dirapatkan, maka air ni akan keluar, akan jatuh semua. Jadi ambil air tu dekat karang tu macam ni. Lepas tu hirup ataupun masukkan ke dalam mulut. First masukkan ke dalam mulut, yang kedua masukkan ke dalam hidung. Jadi satu cidukan tangan ni dia bagi 2. Bagi 2. Separuh dimasukkan ke dalam mulut, separuh dimasukkan ke dalam hidung. Cuma ni agak susah. Bagi yang tak biasa ni agak susah. Tetapi bagi dia yang sudah biasa, ni biasa je, senang je. Untuk first time bagi dia yang memasukkan air ke dalam mulut dan ke dalam hidung secara sekaligus, ini agak susah. Macam mana kita nak praktikkan? Mudah, senang je. Kita ambil air ni, ya. Kan? Kita ambil air ni sebelum kita mengusap wajah, membasuh wajah. Ambil air, dia bagi 2. Lepas tu minum dulu. Tapi bukan kita minum masukkan ke dalam ni ya. Apatah lagi kalau puasa. Ini cerita lain ya. Cerita lain. Jadi kita masukkan dalam mulut dulu. Macam ni. Dulu kumur-kumur, buang. Sorry. Masih silap. Okey. Hirup dulu, masukkan ke dalam mulut, tapi jangan masukkan dalam perut ya. Ini setengahnya, separuh. Lepas tu hidung ni menghirup. Masukkan ke dalam hidung. Lepas tu dia dikeluarkan oleh supaya semua kotoran-kotoran yang ada dalam mulut tu dan kotoran-kotoran yang ada dalam hidung keluar semua. Bagi siapa yang belum biasa tentang istinsyak ni dan kumur-kumur yang dilakukan secara sekaligus, coba nanti try. Tapi biasa untuk first time macam agak tersalah lah, agak tersilap. Ini masukkan ke dalam hidung duluan ke ataupun ke dalam mulut. Tapi mesti ni ditry sebab ini adalah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak ditinggalkan. Kenapa banyak ditinggalkan? Seperti yang disebutkan tadi, orang tak nak buat istinsyak ni ke dalam hidung sebab dia rasa tak selesa. Tapi kalau kita sudah biasa, dah selesai insya-Allah taala. Itu, baik. Kemudian berapa kali dia dilakukan? 3 kali, bukan hanya 1 kali. 3 kali. Kenapa dia dilakukan 3 kali istinsyak dan kumur-kumur secara bersamaan? Sebab dia supaya membersihkan hidung dan mulut kita daripada kotoran. Dilakukan 3 kali. Ini yang sunnah. Dilakukan 1 kali tak ada masalah. Kalau dia dikira sudah bersih antara hidung, kotoran yang ada dalam hidung dan sisa-sisa makanan yang ada mulut, boleh lakukan 1 kali. Cuma yang lebih afdal, yang lebih sunnah mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan 3 kali. Jadi ambil air, lepas tu ambil lagi, lepas tu ambil lagi, macam tu. Okey. Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan berkumur-kumur dengan beristinsyak satu sekaligus. Ini yang sunnah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kalau saya tak boleh melakukan sekaligus, boleh tak saya melakukan satu-satu? First, saya kumur-kumur dulu. Lepas tu yang kedua, saya menghirup air. Boleh, tak ada masalah. Sebab dalam Islam itu memberikan kemudahan. Bagi siapa yang tidak boleh, boleh dia melakukan 2 kali. 1 kali untuk berkumur-kumur, 1 kali untuk memasukkan air ke dalam hidung. Ataupun yang lebih baik, lakukan satu sekaligus antara kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kalau saya tak boleh, Ustaz, kena belajar. Kalau saya tak tahu, Ustaz, belajar dulu. Untuk first time mungkin dia akan rasa macam tadilah, macam rasa bukan menderita sebetulnya. Sebelum ini belajar kan. Tak ada masalah menderita ke, sakit hidung ke, macam tak selesa ke, tak apa. Ini demi mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci. Kita sering menyebut cinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebetulnya sunnah yang mesti kita kerjakan. Bukan benda-benda lain yang tidak pernah dikerjakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam justru dijadikan sunnah. Sunnah sendiri tidak dikerjakan, manakala amalan-amalan yang tidak sunnah dijadikan sunnah. Ini terbalik. Apalagi pada zaman sekarang banyak macam-macam perbuatan-perbuatan yang tidak datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam justru diagung-agungkan, dikemas dengan baik. Manakala sunnah-sunnah yang mesti dilakukan dia ditinggalkan, dianggap remeh. Itu cuma memasukkan air ke dalam hidung je. Ini dia yang berlaku pada saat ini. Mari kita tengok. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil setengah air dari telapak tangan untuk berkumur-kumur dan setengahnya lagi untuk beristinsyak. Macam tadi yang Anda sudah sebutkan tadi ya. Setengah digunakan untuk berkumur-kumur, setengah digunakan untuk istinsyak. Ini adalah sunnah. Hanya cara ini yang dapat dilakukan dengan satu telapak tangan. Adapun kalau mengambil air dengan 2 dan 3 cilukan telapak tangan, mungkin saja berkumur-kumur dan beristinsyak itu dilakukan baik secara terpisah maupun bersamaan. Hanya sahaja Nabi SAW memberi petunjuk bahawa berkumur-kumur dan beristinsyak dilakukan secara bersamaan. Ini sunnah-sunnah yang ditinggalkan kedua. Yang ketiga sekarang. Kita sikat-sikat. Sebab ada guna buku ya. Sesiapa yang punya buku ni boleh beli dekat Shopee. Buku dia menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Tapi terjemahan ni terjemahan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Tapi kita faham lah insya-Allah lah. Sebab perbezaan dia sikit je. Baik. Yang ketiga. Boleh faham ni ya? Sunnah yang ketiga ni penting ni. Sama ada pada bulan puasa ataupun di luar puasa. Sunnah-sunnah yang ketiga yang banyak ditinggalkan oleh orang Islam ialah wudu sebelum mandi junub. Tengok ni. Ini penting bagi kita ni. Bagi yang sudah berkeluarga. Bagi yang belum berkeluarga, ya belajar dulu. Belajar tentang sunnah-sunnah ni. Bagi yang sudah berkeluarga, mesti kena praktis. Bahawa di sini disebutkan disunnahkan berwuduk dahulu sebelum mandi junub. Sesiapa yang melakukan hubungan suami isteri, sama ada di luar puasa ataupun di malam ataupun di bulan puasa. Kalau di bulan puasa di malam-malam Ramadan lah. Kalau di luar itu benda lain. Sunnah untuk berwuduk sebelum mandi junub. Jangan kita pergi tandas ataupun pergi bilik air, kita terus siram kepala kita ni. Ini cara yang salah. Cara yang benar macam mana? Sebelum kita menyiram ataupun menjirus kepala kita, badan kita dengan air, terlebih dahulu kita disunnahkan mengambil wuduk dengan sempurna. Macam mana mengambil wuduk dengan sempurna? Macam biasa lah. Ada istinsyak, ada kumur-kumur, baca bismillah, kemudian menyela-nyela jari. Wuduk dengan sempurna. Ini sebelum mandi. Di sini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha,
bahwasanya dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utasala min al-janabah ghasala yadayhi. Apabila baginda Nabi SAW hendak mandi junub, tengok ni, yaitu baginda mencuci tangannya. Tangan dicuci dulu, tangan dicuci dulu. Jangan terus ambil air terus jurus kepala, sampo sabun dan sebagainya. Ini kurang tepat. Ini kurang tepat. Benar tapi kurang tepat. Sebab ada sunnah yang ditinggalkan. Lepas basuh tangan, summa tawadda'a wudu'ahu lis-salat. Kemudian baginda Nabi mengambil wudu seperti mana baginda Nabi mengambil wudu untuk salat. Maksud apa? Maksudnya baginda mengambil wudu dengan sempurna. Okey. Summa yaghtasilu. Lepas baginda ambil wudu, terus mandi juga. Macam biasa, menjurus air dengan kepala dan badan dengan air. Ini adalah sunnah yang banyak ditinggalkan. Okey. Kemudian sebetulnya ada dua cara, ya. Ada dua cara kita mandi junub. Yang pertama tadi, berwuduk dahulu sebelum melakukan mandi junub. Mulai daripada sunnah-sunnah, kemudian membasuh tangan, membasuh kepala, telinga, kemudian membasuh kepala, membasuh kaki. Kalau dah komplit semua sempurna, baru kita mandi junub. Itu yang pertama. Jadi wuduk sempurna dulu, yang kedua baru mandi junub. Cara yang kedua, wuduk. Cara yang kedua wuduk macam biasa. Basuh muka, basuh tangan, sebahagian kepala, lalu telinga, tetapi basuh kaki diakhirkan. Basuh kaki ni dia diakhirkan. Maksudnya macam mana? Sebelum kita basuh kaki, basuh apa? Kepala kan? Selepas kita basuh kepala ni, selepas kita basuh kepala ni, telinga ni, kita terus mandi. Terus mandi, gosok semua ni, bagian badan ni, tapi satu jangan sentuh. Tak, bukan. Kemaluan jangan sentuh. Sebab dia akan membatalkan wuduk. Sebab wuduknya belum sempurna lagi. Kalau semua sudah sabun, sudah sampo, dan sudah rata semua, komplit semua, baru mencuci basuh kaki. Ini cara yang kedua. Dan ini yang dilakukan oleh kebanyakan ulama ketika mereka mandi junub. Mereka ambil wuduk dengan sempurna, cuma membasuh kaki ni dia diakhirkan selepas dia mandi junub. Jadi ada dua cara ni. Ada dua cara. Pada intinya yang anda nak tekankan di sini, jangan sampai lupa apabila kita mau mandi junub, jangan sampai lupa kita lakukan wuduk dulu seperti mana kita ingin melakukan wuduk untuk salat. Sebab ini adalah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mesti dikerjakan. Ini fadilatnya agung. Sesiapa yang menghidupkan sunnah baginda Nabi dan diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna seperti orang tersebut mengerjakan amalan sunnah itu. Nah, hadza wallahu taala a'lam. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung untuk besok, kalau tak silap Dr. Fadlan. Kemudian hari Kamis, hari Rabu Dr. Fadlan, hari Kamis insyaAllah Ustaz Sulaiman Nubak. InsyaAllah ta'ala. Diharap kepada semua untuk istiqamah mendengarkan kajian sebelum berbuka puasa, karena ini adalah kesempatan yang sangat agung bagi kita untuk meraih pahala sebesar-besarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan saja di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.